Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Tuan-tuan, puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik hidayah inayah daripada Allah taala dapat kita melaksanakan segala titah perintah Allah dan juga meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah SWT mengekalkan hidayah dalam diri kita ini hinggalah ke akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah kita akan menyambung kuliah bulan kita, iaitu untuk surau Dagang Avenue, yang mana kita menyambung tadabbur Al-Quran ataupun yang lebih tafsir lagi, lebih terperinci lagi, iaitu tafsir Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-70. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Yang bermaksud mereka berkata, mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Ini tuan-tuan, ayat ini tentang Bani Israel. Bani Israel ini, bila Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka kena sembelih lembu, maka mereka bertanya kepada Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa, kamu mohon kepada Tuhan kamu agar Tuhan kamu menerangkan kepada kami tentang lembu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk disembelih. Maka Nabi Musa menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu bahawa lembu yang hendak disembelih itu dia tidak tua, dia tidak muda, itu umurnya berapa. Kemudian diberitahu warnanya. Kemudian Bani Israel bertanya lagi, kerana sifat Bani Israel ini apabila diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih lembu itu, maka dia bertanya warnanya, umurnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, berkata Bani Israel, mereka bertanya ni kerana sesungguhnya sapi itu masih samar bagi mereka, masih samar bagi kami. Maksudnya Bani Israel ni begitu banyak soalan dia. Dia berkata kami masih samar, tak jelas lagi bagi kami lembu yang bagaimanakah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih. Dan sesungguhnya kami insya-Allah akan mendapat petunjuk untuk memperolehi sapi itu. Kata Bani Israel, insya-Allah kami akan mendapat petunjuk untuk kami sembelih lembu tersebut, untuk kami dapatkan lembu tersebut dan disembelihkan. Dan Bani Israel ini, oleh kerana mereka begitu banyak menyoal apabila Allah Ta'ala perintahkan untuk sembelih lembu itu, maka akhirnya mereka apabila hendak membeli lembu tersebut, maka tuan pemilik lembu itu dia tidak menjual lembu itu melainkan dengan harga yang mahal. Dengan harga yang mahal. Maka akhirnya menyusahkan Bani Israel untuk membeli lembu tersebut. Disebabkan apa? Disebabkan banyak soalan-soalan mereka. Sebab itu tuan-tuan, puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, iaitu jangan banyak soal. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertanya. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wa in tas'alu an hahi yunazzalul Qur'an tubdalakum. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jangan banyak bertanya. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ada sahabat
dia bertanya tentang ibadah haji, sehingga hampir-hampir ibadah haji itu menjadi wajib. Sebab itu tuan-tuan, salah satu rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala ini, perkara-perkara yang berat untuk dilaksanakan oleh umat Islam, oleh umat akhir zaman ini tidak diwajibkan. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dia mampu melaksanakan apa jua perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana keimanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, keimanan dia, ketakwaan dia, imannya kuat, imannya mantap. Tetapi kita umat akhir zaman ini ada perintah-perintah Allah, ada amalan-amalan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak dapat mengikut betapa hebatnya ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka disebabkan banyak bertanya ini dibimbangi kemungkinan apabila banyak bertanya tentang hukum, tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni, akhirnya menjadi wajib, akhirnya menyusahkan umat Islam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pengajaran daripada kisah Bani Israel ini, oleh kerana dia banyak bertanya, maka akhirnya menyusahkan mereka hingga mereka terpaksa membeli lembu dengan harga yang mahal. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatun la syiyata fiha qalu al-ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Musa berkata Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya Allah berfirman bahawa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah. Jadi Bani Israel bertanya, lembu yang macam mana yang diperintahkan oleh Allah untuk kami sembelih? Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, lembu yang tidak pernah digunakan untuk membajak. Biasanya lembu kerbau ni digunakan untuk membajak tanah. Maka lembu yang ditanya oleh Bani Israel ni, lembu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk disembelih ni, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, lembu yang tidak pernah digunakan untuk membajak tanah dan tidak pula mengairi tanaman, maka tidak digunakan untuk tanaman untuk membajak tanah. Maknanya petani tak gunakan lembu tersebut, belum digunakan. Tidak cacat, tidak ada belangnya. Begitu juga lembu itu tidak ada kecacatan dan lembu itu tidak ada belang. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenar. Kata Bani Israel, okey, sekarang ni barulah dah jelas, kamu dah terangkan bagaimana hakikat lembu yang kami kena sembelih. Maksudnya dah diberitahu umurnya lembu tu, telah diberitahu warna lembu tu, telah diberitahu lembu tu tidak digunakan untuk bajak, tidak digunakan oleh petani untuk bajak tanah ni, dan lembu itu tidak ada cacat dan lembu itu tidak ada belang. Maka kata Bani Israil, okey, sekarang ni barulah kami faham, kami jelas lembu yang macam mana kami kena sembelih. Kemudian mereka sembelihnya, dan akhirnya Bani Israil menyembelih lembu tersebut dengan perintah Allah, dan hampir sahaja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Kerana sapi yang menurut syarat yang disebutkan itu sukar diperolehi, hampir mereka tidak dapat menemukannya. Oleh kerana terlalu banyak soalan mereka tentang bagaimana lembu tersebut, tanya lagi, dah beritahu warna, dah diberitahu umur, dah diberitahu yang tak diguna untuk bajak tanah, tidak ada cacat, tidak ada belang. Maka mereka nak dapatkan lembu yang disebutkan ini susah untuk mereka temukan, sehingga mereka kena beli dengan harga yang mahal. Maka
Maka Allah Ta'ala berfirman, hampir-hampir mereka itu tidak dapat melaksanakan perintah tersebut. Sebab itu tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah SWT, kalau kita ingat kembali sirah para Nabi alaihissalam, mereka ini apabila diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka terus taat akan perintah tersebut. Mereka tidak lagi bertanya, mereka tidak lagi membangkang, mereka tidak lagi berdolak-dalik, mereka terus taat kepada Allah. Sekalipun perintah itu, contohnya perintah Allah SWT kepada Nabi Ibrahim agar dia menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam, dia laksanakan. Perintah Allah SWT kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar dia meninggalkan anak dan isteri dia di padang pasir, tempat yang tidak ada air, tidak ada kehidupan, dia laksanakan. Apa juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, pengajaran yang boleh kita ambil apabila diperintahkan kepada kita, kepada umat Islam, kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita banyak bertanya, kita terus melaksanakan apa jua perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita meninggalkan, kita menjauhkan diri kita daripada apa jua yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling menuduh tentang itu. Ada kisah tuan-tuan Bani Israel ini. Di kalangan mereka ada seorang, dia membunuh. Kemudian apabila dia telah pembunuh ni membunuh seseorang, maka mereka ni saling menuduh siapa yang menjadi pembunuh. Dan Allah hendak menyingkap apa yang selama ini kamu sembunyikan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala membongkarkan, menyingkapkan apa yang selama ini disembunyikan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bocorkan siapa pembunuh itu. Jadi bagaimana cara nak mengetahui siapa pembunuh itu? Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, faqulna idribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebahagian anggota sapi betina. Jadi cara untuk mengetahui siapa pembunuh di kalangan Bani Israel, Allah Ta'ala perintahkan Bani Israel sembelih lembu dan ambil sebahagian, salah satu daripada anggota lembu yang disembelih itu, maka pukul pada mayat tersebut. Demikian Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Apabila anggota tubuh daripada lembu yang disembelih itu dipukulkan kepada mayat yang dibunuh itu, maka hidup. Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan orang yang mati dibunuh itu dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang mati itu memberitahu siapakah yang membunuh itu. Ini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesaran kekuasaannya agar kamu mengerti. Maksudnya Allah Ta'ala memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar la'allakum ta'qilun, agar kamu mengerti, agar kamu berakal. Ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, menurut jumhur mufassirin, ayat ini ada hubungannya dengan peristiwa yang dilakukan seorang Bani Israel. Bani Israel ni masing-masing mereka menuduh tentang siapa yang melakukan pembunuhan itu. Bani Israel, bila mana ada seseorang yang dibunuh, maka mereka ni saling menuduh sesama mereka. Setelah mereka membawa persoalan itu kepada Nabi Musa alaihissalam, dan bila mereka saling tuduh menuduh siapa yang membunuh,
mereka ajukan masalah tersebut kepada Nabi Musa AS. Allah perintahkan, Allah SWT menyuruh mereka menyembelih seekor sapi betina agar orang yang terbunuh itu dapat hidup kembali dan menerangkan siapa yang membunuhnya setelah dipukul dengan sebahagian dari tubuh sapi tersebut. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tahulah siapa di kalangan Bani Israel yang menjadi pembunuh. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala ni hati mereka begitu keras, menjadi batu, bahkan hati mereka ini lebih keras daripada batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Batu-batu tu kan di sungai, ada di mana air terjun sana, air ini mengalir, sungai-sungai ini mengalir. Maknanya di antara batu-batu itu mengalir sungai-sungai daripadanya. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluar mata air daripadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara batu ini juga ada yang terbelah dan mengeluarkan air daripada batu tersebut. Wa inna minha lama yahdutu min khasyatillah. Dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh kerana takut kepada Allah. Batu ni ada yang dia jatuh kerana apa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tuan-tuan, hati manusia ni bila mana dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar kepada ajaran Nabi alaihi salam, ingkar kepada Islam, maka hati mereka ini lebih keras daripada batu. Hati mereka ini menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Baik itu tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita ni kena dilembutkan dengan mendengar firman Allah, mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mendengar nasihat, sentiasa memikirkan kebesaran Allah, muhasabah diri, melihat kekurangan diri sendiri agar hati itu menjadi lembut. Sentiasa memikirkan kematian. Supaya apa? Supaya hati ini lembut, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi seperti mereka-mereka. Contohnya Bani Israel, hati mereka begitu keras, lebih keras daripada batu. Sedangkan batu itu terbelah, keluar air daripada. Sedangkan batu itu jatuh. Kerana apa? Min khasyatillah, kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa taala ini tidak pernah lengah daripada apa yang dilakukan oleh hamba Allah. Apa jua yang dilakukan oleh hamba Allah, apa jua yang dilakukan oleh manusia ini, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lengah. Umat-umat yang terdahulu, apabila mereka ingkar kepada Allah, apabila mereka melakukan perbuatan maksiat, mungkar, perbuatan keji, ingkar kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala azab mereka di dunia. Cash Allah Subhanahu wa taala bagi. Apabila Allah Subhanahu wa taala membiarkan, bukan bermaksud Allah Subhanahu wa taala lengah. Bila manusia melakukan dosa, kufur kepada Allah, melakukan maksiat, bila mana ada orang bertanya kenapa tidak diturunkan azab kepada seluruh orang kafir ataupun kepada semua manusia yang melakukan maksiat kepada Allah, mengapa mereka ni
melakukan maksiat, mereka kufur kepada Allah, mereka boleh lagi menghirup udara, mereka boleh makan, mereka boleh hidup. Bukan bermaksud Allah Subhanahu wa taala lengah. Allah Subhanahu wa taala boleh mengazab mereka bila-bila masa sahaja. Tetapi disebabkan sifat keampunan, Maha Pengampun Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala memberi peluang hingga mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu apabila Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaum dan nabi-nabi yang lain juga diutuskan, para nabi alaihi salam berdakwah tempoh yang lama, puluhan tahun dakwah, tidak pernah berputus asa dakwah. Apabila kaumnya tidak menerima, setelah mana diseru, setelah mana didakwah, diajak, diberi nasihat, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka. Innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, dan juga azab Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah keras. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kamu masih mengharap mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahami sedangkan mereka mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah umat Islam ini masih mengharapkan golongan Yahudi Nasrani ini agar mereka percaya kepadamu, padahal golongan Bani Israel ini di zaman Nabi Musa AS Bani Israel, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yahudi dan Nasrani ini, mereka ini mendengar firman Allah, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah. Mereka mendengar firman Allah, diberikan kepada mereka kitab Taurat dan kitab Injil, dan lalu mereka mengubah isi kandungan Taurat itu, mereka ubah. Betapa besarnya dosa mereka. Mereka mengubah isi kandungan kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat menyebut tentang akan diutus seorang nabi di akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengubah. Mereka tidak boleh terima yang mana Nabi Muhammad SAW ini daripada bangsa Arab. Mereka nak nabi akhir zaman ini daripada kalangan Bani Israel. Maka mengubah yang mana terkandung dalam kitab Taurat itu bahawa Nabi Muhammad SAW ini adalah nabi yang terakhir akan diutuskan oleh Allah SWT. Setelah mereka memahaminya, setelah mereka memahaminya, sedangkan mereka mengetahui. Yang dimaksudkan ialah nenek moyang mereka yang menyimpan Taurat di zaman Nabi Musa alaihissalam sehinggalah kepada zaman Nabi Muhammad SAW, iaitu Yahudi dan Nasrani. Lalu Taurat itu diubah-ubah mereka, di antaranya sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang tersebut di dalam Taurat tersebut. Dah disebut dah dalam kitab Taurat itu sifat-sifat kebenaran baginda Nabi Muhammad SAW, lalu mereka mengubahnya. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Bukan mereka tak tahu. Yahudi dan Nasrani, Bani Israel, dia tahu tentang kebenaran Islam, kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka mengubahnya, mereka mengingkarinya. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, golongan Yahudi dan Nasrani ini, bila mereka berjumpa dengan orang beriman, mereka berkata, kami pun telah beriman. Ini tuan-tuan, satu sifat dusta, sifat munafik yang ada pada
Bani Israel, pada Yahudi, pada Nasrani ini, pada golongan kafir ini, mereka ini ada sifat berpura-pura, sifat munafik. Mereka ni bila mana berjumpa dengan orang yang beriman, mereka kata kami telah pun beriman. Dan bila mana mereka ni kembali kepada syaitan, mereka berkata kami bersama dengan kamu, iaitu bersama dengan syaitan, kami hanya mempersendakan, memperolok-olokkan orang-orang yang beriman. Sebab itu kita kena berhati-hati dengan golongan munafik, golongan kafir, golongan Yahudi dan Nasrani. Tetapi apabila mereka berada sesama mereka sahaja, lalu mereka berkata, apakah kamu menceritakan kepada mereka, orang-orang mukmin, apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujahmu di hadapan Tuhanmu, tidakkah kamu mengerti? Sebahagian Bani Israel yang mengaku dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Bani Israel ini mereka pernah bercerita kepada orang Islam, kepada orang mukmin, bahawa di dalam kitab Taurat itu memang ada disebutkan tentang akan datang seorang nabi, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka golongan Bani Israel ini sesama mereka menegur sesama mereka, iaitu apabila ada di kalangan Bani Israel menceritakan kepada orang Islam bahawa benar di dalam kitab Taurat itu ada menyebut tentang kebenaran diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka golongan Bani Israel yang lain menegur sama mereka dengan mengatakan, mengapakah kamu menceritakan hal itu kepada orang Islam? Kenapa kamu cerita? Bani Israel tegur sesama mereka, iaitu jangan dia ceritakan kepada orang Islam bahawa dalam kitab Taurat itu ada disebut tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Sehingga ianya menjadi hujah. Sehingga hujah mereka bertambah kuat. Apabila kita dah bocorkan, kata Bani Israel kepada di kalangan mereka sesama mereka, jangan kita ceritakan, jangan sekali-kali kita ceritakan kepada orang Islam bahawa dalam kitab Taurat itu ada menyebut tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengalahkan hujahmu, dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujahmu di hadapan Tuhanmu, tidakkah kamu mengerti? Jadi Bani Israel ini, Yahudi Nasrani ini, mereka ni cuba sedaya upaya untuk menyembunyikan kebenaran Islam, kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, di dalam Islam ucapan syahadah, kalimah syahadah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah, dan Nabi Muhammad SAW itu adalah pesuruh Allah. Maka tuan-tuan, dalam lafaz syahadah itu bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad SAW itu adalah pesuruh Allah. Jika seseorang itu menolak Nabi Muhammad SAW, tidak bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah pesuruh Allah, maka dia tidak sah iman dia. Maka tuan-tuan, tak cukup syarat dia memeluk agama Islam, dia masih lagi kafir. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'lin. Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan. Allah berfirman, apa sahaja tidakkah mereka tahu bahawa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan segala apa yang mereka nyatakan. Apa yang ada dalam hati mereka, itu sifat munafik mereka, Yahudi, Nasrani, kafir. Mereka boleh berbohong, mereka boleh berdusta di hadapan umat Islam dengan mengatakan kami beriman kepada Allah, tetapi dalam hati mereka Allah Subhanahu Wa Taala tahu bahawa mereka ini adalah golongan-golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Cukuplah sekadar itu tazkirah pada kali ini. Kita berhenti pada ayat yang ke
78 daripada surah Al-Baqarah. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang, iaitu pada ayat yang ke-79. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.